Dalam beberapa bulan yang lepas, kita semua dikejutkan dengan satu misteri ketukan yang berlaku di Sabak Bernam. Tapi bila korang buka pintu tu, benda tu tak ada siapa pun orang kat luar. Dan ini juga pernah berlaku sebenarnya pada tahun 1990-an yang lepas, yang mana ini berkenaan dengan ketukan juga. Tapi bila korang buka, memang ada benda dekat situ, dan dia juga akan meminta susu kepada korang. So, inilah cerita berkenaan dengan hantu susu. Assalamualaikum semua. Okey, sebelum tu aku just nak kenalkan, nama aku Ariel, dan ini adalah episod yang pertama dalam kisah seram di channel aku. Dan sebelum tu aku just nak minta korang semua dapat support channel aku ni, dan juga jangan lupa untuk klik like button dan juga subscribe kat bawah tu. Dan sebelum tu aku just nak bagi tahu yang mana kisah-kisah yang akan aku ceritakan untuk episod seram adalah berdasarkan kisah-kisah yang benar-benar terjadi pada aku, family aku maupun kawan-kawan aku, ataupun mungkin korang yang akan berkongsi cerita dengan aku selepas ni. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan kisah berkenaan dengan hantu susu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kisah berkenaan dengan hantu susu ni sebenarnya terjadi pada tahun 1990-an yang lepas. Pada tahun 1990-an tu aku sekolah rendah lagi kot. Okey, yang mana kisah ni juga dikatakan memang popular lah pada masa tu. Selepas tahun 1990-an tu memang dah tak dengar langsung lah cerita berkenaan dengan hantu susu. Mungkin pada pendapat aku lah kan, mungkin anak hantu susu tu sendiri dah besar dan dia pun dah tak menyusu lagi lah. Sebab tu hantu susu tu tak merayau-rayau dan meracau lagi untuk mengganggu orang untuk minta susu. Aku gurau je, okey? Jangan serius sangat, okey? Okey, cerita berkenaan dengan hantu susu ni sebenarnya ada banyak versi yang diceritakan. Tapi ada orang kata cerita ni sebenarnya hanyalah rekaan semata-mata untuk menakutkan budak-budak lah pada masa tu, supaya jangan keluar malam, ataupun yang keluar malam tu jangan balik lambat lah. Sampai aku pula time tu, malam-malam tu memang aku ada pergi kelas mengaji. Sampai nak balik tu, ya Allah, punyalah takut. Sebab teringat kan pasal benda tu kan. Siapa tak takut? Tambah-tambah kau budak-budak lagi time tu. Okey, ini adalah cerita asal berkenaan dengan cerita hantu susu ni. Dia bermula di Taiping, Perak. Kewujudan hantu susu ni sebenarnya dikatakan berkenaan dengan satu kes jenayah lah, yang mana seorang ustazah yang sedang mengandung pada masa tu, okey, dikatakan mati. Tak tahulah sama ada mati dibunuh ataupun mati macam mana cerita dia. Dia mati tu bersama dengan kandungan dia lah. Okey, nak dijadikan cerita pula kan. Okey, ustazah ni dia berkahwin dengan seorang kaki judi. Korang semua tahulah kan kalau kaki judi ni macam mana. Dipendekkan cerita, selepas beberapa hari kematian isteri dia, iaitu seorang ustazah tadi, yang mana suami dia ni yang taksub dengan judi telah mengorek semula kubur isteri dia dan membelah perut isterinya tu dan mengambil bayi yang ada dalam perutnya untuk tujuan pemujaan. Yelah, biasalah orang tengah taksub judi, kau nak kaya, kau nak menang judi tu, macam-macam cerita lah yang dibuat, macam-macam kejadian lah yang berlaku kan. Dan memang tak sangka suami dia sanggup berbuat benda-benda syirik tu untuk tujuan pemujaan supaya dia menang judi. Disebabkan peristiwa itulah muncullah hantu susu yang merayau-rayau di kampung-kampung. Dan pada tengah malam tu dia akan pergi ke rumah-rumah dan mengetuk, tuk 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 tuk, Assalamualaikum. Dia siap bagi salam lagi tau. Bila orang tu buka je pintu, dia akan meminta susu dan mengatakan anak dia yang dia tengah gendong sekarang ni sedang kelaparan dah beberapa hari tak minum susu.
Macam kita kan, kalau kita buka pintu tengok ada seorang perempuan bawa anak menangis-nangis tengah-tengah malam buta, kadang-kadang kita dah tak fikir apa dah. Yang kita fikir adalah kesian kan. So secara tak langsung dia pun pergi ke dapur lalu membuat susu. Dan setelah dia buat susu dan diberikan kepada makhluk tersebut, dan makhluk tersebut terus bertukar wajah. Itulah yang diceritakan, bertukar wajah, dan dilihat yang dikendong tu adalah batu nisan, bukanlah seorang bayi. Kalau aku dah cabut dah kot. Tak tahulah kalau korang kalau boleh steady lagi kan. Dan dikabarkan lepas tu bila dia dah kita dah bagi susu kan, anak dia dah bertukar jadi batu nisan, muka dia pun dah bertukar menjadi buruk, dia mengilai-ngilai dan lalu hilang macam tu saja. Dan terpulanglah kat individu yang nampak tu, sama ada dia nak cabut ke ataupun dia nak pengsan. Macam itulah cerita dia. Dan cerita ni juga tersebar bukan saja di Taiping, malah sampai ke Selangor dan juga ke KL, sampailah kat tempat aku, iaitu di Bangsar. Apa benda yang terjadi dekat Bangsar ni sebenarnya, ataupun di kawasan rumah aku pada masa tu? Okey, cerita ni memang betul-betul terjadi dekat jiran sebelah rumah aku. Jiran rumah aku, babe. Aku pun macam memang tak sangka lah benda tu terjadi dekat jiran aku sendiri. Nama dia adalah Makcik Eton. Makcik Eton ni adalah anak sebaya aku pada masa tu. Dan pekerjaan Makcik Eton tu pada masa tu adalah pengasuh, yang mana dia jaga budak-budak kan, dia jaga bayi. Dalam masa yang sama tu adalah kelengkapan bayi dekat dalam rumah dia tu. Nak dijadikan cerita, dia terjadi pada sekitar 1 ke 2 pagi lah pada masa tu. Okey, semua orang time tu tengah nyenyak tidur kan. Makcik Eton ni terdengar satu ketukan kat pintu rumah dia lah sambil diberi salam. Tuk. Assalamualaikum. Macam sajat pula. Assalamualaikum. Okey lah. So Makcik Eton tu pun bangun, keluar bilik. Pergi kat depan pintu rumah dia, lalu dibuka pintu rumah tu, dan dia terlihat ada seorang perempuan sedang menggendong bayi sambil menangis-nangis, dan dimintanya dekat Makcik Eton tu susu, yang mana dia kata, "Kak, boleh tak bagi saya susu sikit sebab anak saya dah berapa hari tak minum susu." Lebih kurang macam tu lah kan. Astagfirullahalazim. Yang kau datang malam-malam buta ni buat apa? Terkejut aku. So Makcik Eton ni tengok dengan kesian lah kan, kesian perempuan ni kan. Dia pun cakap, "Okey, sekejap akak pergi buat susu kat dapur." Dia pun pergilah dapur, pergi buat susu apa benda semua kan. Siap je susu tu, dia pergi balik dekat depan pintu rumah tu. Alangkah terkejutnya, dia lihat wanita yang ada kat depan dia tadi tu dah berubah, sambil yang digendong tu sebenarnya adalah batu nisan, bukannya baby. Apa lagi, Makcik Eton tu dia tak cabut, dia pengsan terus. Lepas tu aku rasa benda tu memang terus hilang macam tu je. Sampailah suami Makcik Eton tu terjaga tengok, mana suami, mana isteri aku kan, mana isteri aku ni. Dia keluar bilik tengok Makcik Eton dah terbaring kat depan pintu rumah. Sampailah ke pagi tu aku pun bangun tidur siap-siap nak pergi sekolah. Aku cari mak aku, selalu mak aku yang siapkan aku kan, biasalah kita budak-budak, mak yang siapkan kita. So aku tengok tak ada mak aku. Aku keluar, aku tengok ada dah kecoh-kecoh kat depan rumah aku kan. Aku pun tanya mak aku, "Mak, apa benda yang jadi ni?" Kan. Mak aku pun ceritalah daripada A sampai Z. Dia kata malam tadi Makcik Eton kena kacau dengan hantu susu. Hantu susu datang rumah dia. Aku pun terkejut lah. Aku sendiri tak jangka lah benda tu kan akan berlaku dekat sekitar rumah aku pada masa tu. Dah tak berani dah nak keluar malam je.
So, apa pendapat korang berkenaan dengan cerita hantu susu ni? Adakah dia benar-benar terjadi ataupun hanya rekaan semata-mata? Macam aku boleh katakan cerita ni betul-betul terjadi sebab dia terjadi betul-betul dekat jiran aku. So, tak tahulah dengan korang kan. Kalau ada yang pernah mengalami ataupun pernah terjumpa dengan hantu susu ni, korang boleh komen kat bawah. Dan aku rasa sampai sini je video untuk pada kali ni, dan aku juga akan berkongsikan lagi cerita-cerita episod seram ni pada episod yang akan datang yang terjadi kat diri aku sendiri. Apa yang terjadi kat kawasan bangsa ni sebenarnya. Ada cerita-cerita yang tersembunyi yang ramai orang tak tahu. Aku harap korang dapat support aku dengan like dan juga subscribe channel ni, dan kita jumpa lagi untuk next episode. Stay safe guys, jangan nakal-nakal. Assalamualaikum.